Salam perjuangan Komrad Gating. Salam perjuangan Komrad Isa. Kita dah sampai ke minggu ketiga diskusi suara merah. So tajuk yang dipilih hari ini, jikalau rakyat memerintah. Rakyat marah. Ya, pandangan kerajaan ideal daripada pandangan seorang marhain. Pandangan orang biasa lah. Ya, orang biasa macam kita lah. So gelangkat orang politik sekarang ni dah celaru dah. Sudah muak. Dah muak dah. Seharusnya mereka menjadi wakil rakyat dan menjadi suara rakyat di parlimen. Ataupun tu. Ya, tetapi tidak kedengaran. Yang rakyat mahu adalah keluar daripada bebanan. Tetapi ahli-ahli politik sekarang mengutamakan politik perkauman dan agama. Mengapa politik perkauman dan agama ini masih relevan di Malaysia? Sejarah Malaysia sejak dari pemerintahan British tadi sudah wujud bencana perintah. Setiap agama, setiap kaum digunakan sebagai satu alat untuk memecahkan rakyat dan juga untuk memerintah secara berkesan. Dari sini turun kepada Perikatan, kemudian Barisan Nasional. Dan formula itu sangat berjaya. Dan formula itu setiap kali ada pilihan raya, kita akan nampak banyak agenda-agenda politik, percakapan, ulasan, perkauman. Ini adalah satu yang digunakan sejak begitu lama untuk menakutkan, dan rakyat pada satu masa itu memang mereka terperangkap dengan jerat perkauman ini. Jadi saya rasa memang itu satu formula yang boleh menangkan parti. Jadi kenapa saya nak tukar? Bermakna kerajaan dah mengecapi kemenangan dengan menggunakan ration card ni, so diorang nak teruskan. Sejak ni lah. Jika ia satu formula kemenangan, mengapa saya nak lepaskan tu? Saya tak fikir tentang apa kebajikan itu, kemauan rakyat. Apa yang saya perlu adalah parti saya menang. Tetapi generasi X dengan Z sekarang, diorang lebih terpengaruh dengan cara-cara yang lain. Tetapi untuk mereka, adakah perkauman dan politik agama ni Berkesan. berkesan untuk mereka? Kita tak pasti. Selama ini umur untuk mengundi 21 dan sekarang 18. Kita masih tidak dan kita tidak masih mengetahui trend terbaru golongan sangat muda 18 ke 25. Bagaimana anak-anak muda ini dari kecil lagi dibesarkan daripada analisa. Perpecahan kaum ini dimulakan daripada awal pendidikan. Ya, permulaannya adalah daripada alam awal persekolahan, dan ia akan bersambung lah. Dan saya rasa politik perkauman, cuba tengok semua parti-parti Malaysia, adakah yang berdasarkan perkauman ataupun dikukung oleh satu kaum dalam setiap parti itu. Jadi ini menunjukkan parti-parti yang pelbagai kaum adalah sangat kurang. Parti berdasarkan kaum perkauman lebih. Jadi secara tidak langsung, majoriti arena politik kita adalah bercampur adu dengan politik perkauman dan juga agama. So mana apabila sentimen agama digunakan, so rakyat memberi sokongan. Saya tak kata begitu, tapi apa yang saya cuba nak beritahu adalah selama ini rakyat dibiasakan dengan politik seperti ini, sehingga kita terikut. Walaupun memang saya tak kata masyarakat Cina juga ada yang mengundi UMNO, ada yang mengundi MIC dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahawa kami boleh berasaskan kepada perkauman, tetapi kami akan menggunakan semua ini untuk mendapat bukti kamu. Pada masa yang sama, apabila wujud masalah, kami akan menggunakan perkauman. Pertanyaan saya sekarang, kalau generasi X dengan Z ni, takkan diorang tak faham? Kalau kita dipecah belakang dengan menggunakan agama dengan kaum, lagi senang untuk diperintah. Ini semua adalah akademik. Kita tak tahu lagi. Saya rasa generasi baru sudah mula mengundi untuk perubahan.
Kita tak boleh menafikan itu. Cuba lihat last 2008, 2013 dan 2018. Peralihan bilik undi bilik 1, bilik 2, bilik 3 yang mempengaruhi yang mengandungi ramai orang masyarakat emas, golongan emas lebih memihak kepada parti pemerintah. Di mana bilik-bilik 4, 5, 6 di mana meliputi laki yang golongan muda lebih mengundi kepada parti alternatif dari pembangkang dan sebagainya. Jadi saya boleh lihat ada peralihan itu memang ada dan secara berterusan. Saya rasa anak muda kita perlu disajikan dengan politik alternatif. Mereka tak terima. Masalahnya, adakah kita sajikan mereka dengan politik alternatif? Kita semua, masyarakat Melayu, Cina dan lain-lain dipecahkan dengan benih-benih perkauman itu oleh parti-parti. Kita harus melihat masalah ini dari mata marhain. Di mana pecahan-pecahan ini, pecahan-pecahan kaum dan agama ini harus dihentikan dan diklasifikasikan sebagai kelas. Betul. Sebab tu kita gunakan agenda marhain. Katalah saya seorang petani. Ada petani Melayu, ada petani Cina, ada petani India. Saya seorang pekerja petani, majemuk. Saya bekerja masyarakat ladang. Kebanyakan ini India dan Melayu. Jadi ada campuran di sana. Begitu juga dengan apa kita katakan penduduk flat murah. Jadi masyarakat majemuk, G40 di sana. Dan apabila kita membawa tuntutan marhain seperti ini, kita tak boleh meletakkan agenda perkauman di depan. Kerana semua masyarakat terlibat dalam sektor itu. Sebab tu setiap analisa yang kita cuba bawa, yang kami maulah, yang kita mau, marhain mau, merupakan satu tuntutan yang majmuk. Satu tuntutan yang tidak bertumpukan kepada agama dengan kaum, tetapi lebih kepada kelas. Contohnya lah, saya mau gaji minimal 1.500 kepada 1.800. Siapa akan terima? Masyarakat Melayu, masyarakat Cina, masyarakat India, semua kaum, masyarakat orang asli dan sebagainya, semua. Jadi tuntutan-tuntutan yang kita nak bawa ini perlulah berdasarkan tuntutan marhain, bukan tuntutan. Sebab satu masalah yang dihadapi oleh rakyat marhain seperti kemiskinan, ketiadaan rumah sendiri, kesihatan, ia tidak mengira bangsa. Sepatutnya kita lebih memahami dan harus melihat konteks politik ini dari segi kelas dan bukannya dari segi perkauman ataupun perpecahan agama. Komad Yati, ada statistik menunjukkan M40 ni 60,000 orang ni dah masuk B40. So nak cakap pasal B40 ni, diorang lagi ditekan, ekonomi diorang lagi meruncing. So B40 dengan pendapatan yang memang kurang, lagi satu jurang pendapatan semakin melebar, semakin miskin. Apa tindakan yang harus diambil untuk mengekang jurang ini daripada lagi melebar? Sebenarnya negara kita ni bukan miskin. Negara kita kaya. Kita ada sebuah galian yang besar. Kita ada petrol. Kita ada sumber air yang bagus. Dan peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi pertama adalah hasil kekayaan negara ini tidak dialihkan sama rata. Satu golongan yang sangat kecil, ini satu teori, bukan teori saja, ini adalah satu kepastian untuk di mana kita boleh lihat bagaimana satu golongan kecil, mahal kaya, menggondol lah semua kekayaan negara, hampir semua kekayaan negara. Pada masa yang sama, satu golongan yang sangat besar di 40 dan 40 merana. Dan ini sangat jelas pada masa COVID dan sebagainya, tapi pada masa sama COVID tidak menyebabkan kekayaan mereka turun, padahal meningkat berada. Jadi ini menunjukkan kekayaan negara pergi ke satu pihak yang sangat sikit, kecil dan kaya, mahal kaya. Kita perlu hentikan. Jadi kekayaan negara perlu dialihkan sama rata ataupun dialihkan lebih kepada golongan bawahan. Itu adalah memang sebagai marhain kita mau. Tapi bagaimana caranya? Apa yang kita boleh buat? Saya rasa satu yang sangat penting adalah gaji rakyat lah, gaji pekerja. Sebelum 6 tahun ke belakang ini, kita tak ada gaji minimum di Malaysia.
kita mula dengan 900, 1,000. Lepas pakatan datang, dia cuba naikkan ke 1,050, kita malam cuba 1,100, kemudian 1,100, 200, dan sekarang sampai pada 1,500. Dan ini masih tidak mencukupi. Garis kemiskinan kita lebih tinggi, lebih 2,000 lebih. Jadi ini menunjukkan gaji minimal kita tidak mencukupi. Satu keluarga dua suami isteri Memang tak relevan. lebih ahli keluarga perlu bekerja untuk menampung keperluan. Pada masa sama harga barang memang turun. Apa yang kita kata selain gaji, perlu meningkat gaji minimal lah, itu satu sangat penting. Dan gaji minimal itu boleh membantu untuk merancang ekonomi kita sebagai rakyat bawahan. Kita tak akan pergi ke London, ke Amerika untuk berbelanja. Betul. Kita akan belanja di mana? Di pasar, di market, Ya. tepi sebagainya. Pasar Dan bawah. dan sebagainya. Dan kita akan uang kita akan berledar di sekeliling kita di Malaysia. Jadi ini menunjukkan lebih banyak pertumbuhan ekonomi yang akan berlaku. Itu satu. Kedua, selain gaji minimal, gaji sosial perlu diberikan, ditanggung, disubsidi oleh kerajaan. Apa itu gaji sosial? Bermaksud kerajaan perlu menanggung pendidikan, kerajaan perlu menanggung kesihatan, kerajaan perlu menanggung subsidi rumah pertama rakyat. Ini semua adalah satu beban besar kepada golongan rakyat. Apabila kegagalan kerajaan untuk melaksanakan gaji minimum yang besar, perlu disubsidi kepada pendidikan percuma, kesihatan yang bagus, dan juga rumah pertama dengan harga subsidi. Ini semua akan mengurangkan beban. Contohnya saya ataupun komrad ya. Apa beban besar kita? Betul, itu yang persoalan yang seterusnya lah. Saya sebagai rakyat Malhan, beban yang besar untuk saya lah. Satu adalah katakan anak saya, hutang pendidikan, tak ada rumah sendiri, jaminan kesihatan yang mahal, gaji minimal. So bercakap pasal pendidikan lah dekat Malaysia lah, ada satu naratif lah yang mengatakan bahawa contoh saya apply IPTA, kalau saya tak dapat, saya boleh masuk IPTS. Kalau saya masuk IPTS, yuran dia tinggi, berganda. Kalau tak boleh nak bayar yuran, tak boleh nak bayar, minta pinjaman PTBTN. End of the day, lepas saya graduate, hutang PTBTN tu menjadi satu beban yang besar. Sepatutnya kalau nak tengok lah, ketirisan yang berlaku dekat Malaysia ni, duit yang begitu banyak. Pendidikan adalah hak asasi rakyat. Mengapa ia tidak diberi secara percuma? Saya rasa kita ada lebih kurang 20 universiti awam. Tapi kita ada 500 kolej swasta. Lebih 500 kolej swasta. Ini menunjukkan tumpuan kerajaan ataupun dia adalah lebih kepada swasta. Satu juga disebabkan oleh kebanyakan kolej-kolej besar swasta dimiliki ataupun dikongsi milik oleh ahli politik kita dan sebagainya. Itu satu. Kedua, sampai hari ini kita tak tahu mengapa jika saya nak belajar satu degree di kolej awam hampir 20,000 dan 30,000, tetapi pada khusus yang sama saya perlu membayar 50,000, 60,000 di kolej swasta. Saya tak kenapa. Itulah saya nak tanya Komrad Ritwi. Banyak korupsi yang berlaku di Malaysia dengan hilangnya duit berbilion-bilion ringgit. So, saya sebagai rakyat Malhan timbul satu persoalan. Kalau pembelajaran daripada tadika sampai menara Gading, berapa kos dia? Takkan tak boleh diberi percuma oleh kerajaan? Kiraan kita beberapa tahun lalu menunjukkan lebih kurang 45 bilion setiap tahun. Dan ini memang boleh ditanggung oleh kerajaan. Tapi itu lebih kepada kemauan kerajaan. Kerajaan tidak mahu memberi pendidikan percuma kerana kebanyakan daripada mereka ataupun bekas ahli kerajaan, pegawai tinggi dan sebagainya, mereka bertapak selepas bersara di kolej-kolej swasta. Institusi swasta, ya. Dan mereka mempunyai pengaruh yang kuat.
mereka lah antara pembuat polisi atau bekas orang yang buat polisi. Jadi secara tidak langsung mereka mempengaruhi penumpuan kepada pendidikan awam. Dan satu persoalan juga timbul, kenapa kita belum bina lagi lebih banyak universiti. Kenapa kita beri kebenaran kepada swasta untuk membina lebih universiti. Padahal kita perlu memperbanyakkan Universiti awam. sekolah pendidikan, college, politeknik dan sebagainya. Tapi ini tidak berlaku. Sama semua di pendidikan, kesihatan. So bermakna sama. kolej-kolej swasta ataupun universiti swasta ni ada kepentingan di sendiri lah. Mereka saling bersangkut paut dengan Ini macam satu, apa nak cakap, macam satu rantai perniagaan pula. skandal lah. Ha? Betul. Betul kan? Betul. Ini satu skandal di mana apa yang Marahan mahu sepatutnya adalah kita mahu pendidikan yang berkualiti yang disubsidi oleh kerajaan, bermaksud satu pendidikan awam di mana bukan semua orang mampu pergi ke pendidikan awam kerana kekangan, bilangan dan sebagainya. Ini menyebabkan ramai tenaga anak-anak muda kita terpaksa menampung beban yang besar. Yalah, persoalan tanggungan beban PT-PT ni takkan timbul kalau kerajaan mengambil langkah dengan membina universiti-universiti ataupun kolej-kolej kerajaan awam. Ya. Seterusnya, Pemerhati, Ya. lain satu masalah yang besar sekali untuk rakyat Marahan, kegagalan untuk mereka memiliki satu rumah sendiri. So, nak beli rumah sekarang bukan senang lah, dengan harga yang melambung tinggi. Saya pun tak tahu macam mana seorang yang, ialah perbincangan kita dengan gaji minimal 1,500 ni, dengan harga rumah yang melambung tinggi, memang susah untuk seorang rakyat memiliki satu rumah sendiri. So, tapi pembinaan rumah-rumah murah, rumah-rumah PPR tidak bertambah. So, bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang besar ni, iaitu pemilikan rumah sendiri? Untuk saya lah, untuk semua, beban yang paling besar dalam perbelanjaan setiap bulan kita adalah membayar pinjaman perumahan. Itu sangat penting. Kita untuk Marahan, satu garis yang sangat penting adalah kita perlu membuat tuntutan rumah pertama kita sepatutnya tidak diniagakan. Perumahan rakyat bukan komoditi untuk dijual beli. Ya, rumah adalah hak asasi, bukan komoditi. Komoditi bukan untuk keuntungan. Tapi malangnya kerajaan tidak membina rumah yang cukup untuk rakyat biasa. Dan kebanyakan harga rumah, contohnya di Sungai Siput ataupun di Perak, harga rumah teres yang baru digunakan dengan 3 bilik, harganya tidak pernah kurang 200 ribu. Betul. Seorang katakanlah gaji saya 1,500. Bolehkah saya membeli rumah ni? Tidak mungkin. Jadi seorang pekerja biasa dengan gaji minimal tidak boleh membeli rumah yang sedang dibina di Malaysia. Dan ini menunjukkan rumah yang dibina di Malaysia bukan untuk golongan Marahan. Yang tuntutan Marahan sepatutnya adalah binakan rumah yang mampu dimiliki. Contohnya rumah dengan harga subsidi, rumah dengan harga di bawah 100 ribu. Itu adalah tuntutan kita, satu. Betul. Kedua, untuk golongan lebih miskin, lebih susah, mereka tidak boleh mampu untuk membayar 500-600 ringgit. Mereka hanya mampu membayar 500-200 ringgit. Untuk itu, kerajaan sepatutnya membina lebih rumah dengan skim Saya beli. rent to own. Betul. Tetapi skim itu pun sangat kurang. Akhir sekali, untuk golongan yang lebih lagi miskin, mereka hanya memerlukan satu rumah untuk tinggal. Betul. Jadi kerajaan juga harus membina lebih rumah untuk disewa. Betul. Bukan sewa beli pun, sekurang-kurangnya itu disewa dengan harga 50 dan 100 ringgit. Malangnya, sekiranya saya membina rumah sebegini dengan tanah kerajaan, adakah saya dapat untung? Bukan, itulah kadang-kadang saya duk ingat lah, kita dah merdeka 65 tahun. Lepas tu kebanyakan ahli politik dia memperjuangkan hak Melayu, hak agama Islam. Tetapi sampai sekarang kebanyakan orang Melayu tak ada rumah sendiri. So, di mana kepincangan ini berlaku? Komrad Isa, jika saya kerajaan negeri kan yang jual tanah, saya ada tanah 10 hektar. Adakah saya akan bina rumah di sini lah untuk bagi kepada kamu orang miskin?
Tak saya jual kepada tamu hidayah, orang besar, orang kaya, dan saya dapat kronik, contohnya kronik, dan saya dapat uang cepat. Apa saya akan buat? Masalahnya. Jadi kerajaan selama ini, kerajaan-kerajaan barisan, mereka menggunakan tanah untuk dijadikan sebagai satu properti untuk dijual kepada pemaju-pemaju kaya. Dan pemaju-pemaju kaya, jika kamu beli saya dengan harga yang besar, adakah saya akan bina rumah miskin di sana ke, atau rumah mampu bina ke, atau saya akan bina banglo-banglo besar untuk saya mendapat keuntungan yang besar? Saya akan bina rumah banglo besar. Jadi kebincangan seperti ini menunjukkan bila rumah dijadikan sebagai satu komoditi untuk keuntungan, maka dilihat sebagai satu maka saya, Marhai, saya tak akan dapat rumah yang sebetulnya. Jadi tuntutan saya untuk kerajaan yang saya mau ialah mereka harus bertukar kepada rumah-rumah biak, rumah-rumah sewa beli, rumah-rumah sewa. suatu yang harus dilihat sebagai hak asasi rakyat, Ya. tapi dilihat sebagai komoditi. Pendidikan, perumahan ini digunakan oleh golongan-golongan kapitalis untuk mengawal keuntungan. Untuk keuntungan mereka. Dan kita menggunakan alasan seperti ini untuk mengusir rumah-rumah penduduk bandar, Ya. kita mengusir petani-petani miskin, sebagainya. Tetapi dan menggunakan tanah itu untuk membina rumah-rumah besar, rumah banglo. Untuk kepentingan siapa? Siapa yang akan membeli rumah-rumah 400-500 ribu? Kembali nanti, Ya, pandemik COVID ini telah membuktikan satu benda lah, di mana kepentingan kesihatan awam. betul, sangat betul. Betul. Sebab apa ya? Contoh, walaupun saya kaya raya macam mana pun, saya dekat insurans itulah inilah. Tapi masa saya kena COVID ni, saya tak boleh nak pergi pusat kesihatan swasta. Tak boleh. Saya harus bergantung kepada perkhidmatan kesihatan awam. Ya, Setiap rakyat keberagati ya, wajib mendapat akses kesihatan yang berkualiti. betul. Sekarang banyak sangat wujud hospital-hospital swasta. Saya tak ada kad insurans. Macam kata dia, Saya tak ada. saya pun tak ada. So saya tak pergi hospital swasta, saya bergantung kepada perkhidmatan awam, kesihatan awam. So kalau wujud yang hospital swasta ni, lepas tu doktor-doktor kerajaan dia tertarik nak pergi hospital swasta sebab gaji dekat sana lebih tinggi berbanding daripada, Sangat tinggi. ya, memang sangat tinggi daripada hospital kerajaan. So kekurangan pakar akan berlaku di hospital kerajaan. So apakah langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kualiti hospital kerajaan serta menambahkan lagi hospital kerajaan di negara Malaysia? Jika saya seorang Marhai, saya akan pergi hospital swasta ke hospital kerajaan? Hospital kerajaan. Saya akan pergi hospital kerajaan. Jadi lebih kurang 70 hingga 75% rakyat Malaysia pergi kepada hospital awam. Tetapi 70% pakar-pakar kita berada di hospital swasta. Jadi kita memang ketandusan kepakaran. Itu satu. Kedua, masa COVID ini sudah buktikan kita kekurangan hospital awam. Kita lebih menumpukan pembinaan hospital swasta. Saya rasa pertama kita perlu ada satu moratorium untuk menghentikan pemberian lesen kepada hospital swasta baru. Itu satu sangat penting. Kerajaan perlu membina hospital di setiap desa. Tapi kerajaan bukannya sepatutnya, contohlah, kerajaan tidak sepatutnya tunggu sehingga berlaku satu kecemasan, lepas tu baru merubahkan polisi mereka. Ia lebih kepada polisi kemahuan kerajaan. Bukan. Kedua, banyak bandar-bandar besar masih memiliki klinik kesihatan dan mereka ada hospital. Contoh terbaru apa yang saya pergi di Padang Serai, kepadatan lebih kurang 70-80 ribu orang. Tetapi malah mereka tiada satu hospital. Begitu juga di seluruh pelosok Malaysia, di Sabah Sarawak dan sebagainya, kawasan-kawasan pedalaman, kita perlu membina hospital. Kalau nak tengokkan daripada 1960 lepas tu 1970, Malaysia adalah salah satu antara negara dengan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti tinggi, Terbaik. yang terbaik. Tapi sekarang kita ketinggalan.
Masalahnya adalah pada masa itu tuntutan rakyat Marhaen lebih kedengaran, lebih ke depan. Selepas 80-an, selepas era Mahathir, bila suara-suara rakyat diperas, ditindas dan sebagainya, dan kemunculan satu lapisan kroni elitisme nasional besar yang menggunakan perkhidmatan awam untuk melalui swasta untuk kepentingan mereka. Perkhidmatan kesihatan juga diswastakan, juga di mana mereka menggunakan perkhidmatan kesihatan untuk kepentingan mereka. Jadi perkhidmatan itu diswastakan di mana hospital swasta lebih diutamakan, dan kebanyakan hospital swasta ini kita go through semuanya. Kebanyakannya ada campur tangan, ada politik, kerajaan, orang yang berdekatan dan sebagainya, kroni-kroni dan sebagainya. Jadi kerajaan memberikan penuntutan kepada 30% rakyat yang pergi kepada hospital swasta. Padahal seperti saya dan kamu, kita Marhaen, kita diabaikan. Kita punya, dan ini maksudnya tuntutan rakyat untuk satu perkhidmatan berkualiti, dan dia akan menjamin masa depan kita melalui contohnya COVID dan sebagainya, di mana hospital awal yang menyelamatkan rakyat Malaysia. Kita perlu memperbanyakkan hospital awam dan WHO, World Health Organization, bangsa-bangsa besar itu memberikan satu analisa bahawa kita perlukan berapa beg untuk setiap katil untuk setiap 1,000 penduduk, dan kita masih ke belakang. Dan saya rasa kita perlu melihat perkara ini dengan serius. So kita dah sampai ke penghujung diskusi kita. So apa kesimpulannya? Kesimpulannya senang. Saya rasa kita perlukan satu kerajaan yang adil, yang membuat polisi untuk kebanyakan, untuk rakyat kebanyakan, untuk kepentingan rakyat yang besar, yang majoriti, pelbagai kaum, berdasarkan kepada sosial ekonomi, dan bukannya untuk satu golongan kecil yang maha kaya, pemodal, kapitalis, yang mengambil keuntungan kekayaan negara lah. Kerajaan, kita perlu satu kerajaan seperti itu. Kerajaan yang ada sekarang sudah gagal, dan kita perlu satu kerajaan yang alternatif, yang boleh membawa aspirasi Marhaen, aspirasi kita semua lah. Semoga kerajaan ideal Marhaen ini dapat diwujudkan dengan segera. Saya rasa kita yang terbaik adalah kita sebagai rakyat Marhaen perlu mengambil tenaga, dan kuasa itu perlu datang dari bawah, bukannya dari atas. So kita sebagai rakyat Marhaen mempunyai tanggungjawab bersama untuk mewujudkan politik yang saksama, perjuangan dari bawah, daripada Marhaen, dan membawa tuntutan kita ke depan. Hanya kita yang boleh membawa tuntutan untuk kita. Terima kasih Komrad Yatin. Salam perjuangan. Salam perjuangan.